Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم. Yang dikasihi sidang pendengar muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama berkumpul dalam siri kuliah Maghrib yang telah kita rencanakan sejak 3 minggu yang lepas, yang mana untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di FB Live page saya, kuliah Maghrib ini merupakan satu aktiviti yang direncanakan oleh alumni sekolah saya dulu, alumni untuk batch SPM 2000 MRSM Jasin. Alhamdulillah, yang mana hasil perbincangan di kalangan jawatankuasa, jadi kita setuju untuk melaksanakan kuliah Maghrib ini secara mingguan menggunakan kitab syarahan ataupun satu kitab ibadah ataupun fiqh yang bertajuk Safinatun Najah, yang mana ia disyarahkan oleh disyarahkan oleh beberapa orang ulama yang terkemuka. Cuma hari ini kita akan membacakan kitab yang disyarahkan oleh Syekh Salim bin Abdullah. Syekh Salim Allah ni adalah penulis kitab Safinatun Najah tapi kitab ini disyarahkan oleh Al-Fadhil Syekh Husaini Hasan, dan diterjemahkan pula kitab ini oleh dulunya mufti wilayah, kini jadi menteri, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang mana kita akan membicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah. Cuma untuk kitab Safinatun Najah ini yang kita bacakan sejak daripada 2 minggu yang lalu. Ini masuk minggu yang ketiga, siri yang ketiga. InsyaAllah mudah-mudahan kita mengharapkan kita dapat istiqamah. Istiqamah dengan pembacaan kitab ini. Cuma tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kitab ini dimulakan dengan bahagian yang bersangkut paut dengan akidah. Berkaitan dengan akidah, yang mana akidah ni adalah satu elemen yang penting sebagai tunjang dalam kehidupan kita, sebab akidah ni akan membentuk peribadi dan juga hala tuju hidup kita, yang mana nanti kita akan ceritakan sedikit makna akidah itu sendiri, yang menjadi pegangan dan juga menjadi pengikat kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian, kalau kita lihat pada makna akidah itu sendiri, yang mana ia diambil pada perkataan bahasa Arab, yang mana ia bermaksud ikatan. Aqada yu'aqidu, ataupun kita nak cerita tentang ikatan. Ikatan yang macam mana dari segi bahasa ikatan, tapi dari segi istilahnya akidah ini bermaksud
keterikatan kita yang tidak akan terurai, yang kukuh, ikatan yang jitu, yang kuat, yang kukuh, yang tidak akan terurai antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat kepada ayat yang biasa kita bacakan dalam maksurat, dalam maksurat ni biasa kita baca ayat kursi. Ayat kursi ni saya yakin dan percaya ramai di kalangan kita hafal ayat kursi. Tapi kalau kita baca maksurat ni, dia ada 3 ayat yang bersambungan antara ayat kursi dan juga ayat-ayat yang berikutnya itu. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu sehingga habis, kemudian disambung dengan apa? Sambung dengan la ikraha fid din. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Kalau kita lihat kepada ayat ini memang sangat bersangkut paut dengan keimanan dan keterikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita namakan sebagai akidah itu sendiri. Yang kita lihat daripada ayat ini, Allah Taala sebut la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Maksudnya tidak ada paksaan untuk kita menyuruh orang lain masuk agama Islam. Kita tak boleh suka-suka masuk. Kita pergi tempat-tempat yang nampak macam ramai dan Muslim, orang Buddhis ke ataupun orang Hindu ataupun orang Kristian, kita datang kepada dia, tentang kita ni besar sikit, kita pun paksa dia, "Oi, jom masuk Islam." Masuk Islam semua. Kalau tidak aku cacatkan muka engkau. Contoh, ataupun masuk Islam, orang cinta nak selamat ke? Jadi benda itu sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas sebut, kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Tidak boleh. Kemudian Allah Taala sambung lagi, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran dari kesesatan itu sendiri. Sebab ada perbezaan. Memang jelas di sana orang yang betul-betul ikhlas dengan pengamalan dia dengan Islam, maka dia akan secara sukarela akan menyertai kita semua dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Penyaksian itu menyebabkan kita sama dari segi akidah. Kita tak boleh paksa sebab dia mesti hadir dengan keikhlasan, hadir dengan kefahaman yang dengan jitu. Sebab orang yang betul-betul berada pada kekufuran, dia tidak akan, ataupun yang sesat, dia tidak akan semudah-mudahnya untuk terus percaya kepada kebenaran Islam kecuali dengan rahmat dan juga petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sebut faman yakfur bit-taghut, dan siapa yang oleh satu siapa yang tidak beriman dengan taghut, maknanya dia tidak percaya kepada perkara-perkara taghut. Taghut ni apa? Taghut ni perkara-perkara yang sesat tadi itulah, perkara-perkara kufur, berhala, syaitan, dan juga yang sekatan dengannya lah, iblis, kemudian penyembahan kepada berhala-berhala, itu semua kita sebut sebagai perkara taghut. Siapa yang tak beriman dengan taghut, maksudnya dia tak percaya kepada taghut, dan juga Allah Taala sebut wa yu'min billah, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala sebut faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maksudnya mereka ini sesungguhnya telah berpegang kepada simpulan yakni tali agama Allah Subhanahu Wa Taala yang teguh. Wuthqa, teguh. Apa ini kita sebut sebagai pengertian yang mudah ataupun yang disebutkan tentang keterikatan kita dengan Allah SWT, la infisama laha, dan tidak akan terurai. Maksudnya bila kita sebut tentang ikatan akidah atau akidah itu sendiri, simpulan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita ni sahabat sungguh dah. Kita ni memang yakin sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya sungguh dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak sekali-kali kita akan terurai ikatan tersebut. Mana kita dah memang sahabat sungguh dah, dan hati kita hanya Allah Ta'ala saja yang menjadi Tuhan kita. Kita akan kupas sedikit nanti tentang perkara ataupun ayat yang kita akan baca ataupun matan yang kita akan baca selepas pada ini.
daripada sambungan kitab inilah. Baik. Allah Taala sebut, dan mereka ini kita kata yang kufur ataupun yang tidak percaya kepada Tauhid kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keimanan, mereka ini mempunyai ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, la fisama laha, dan tidak akan terurai sama sekali. Itu yang kita kena faham dari sudut ikatan kita. Sebab itulah kadang-kadang di mana kita mari satu perasaan yang mana kita nak mengkesampingkan konsep keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tak berlaku pada kita, mungkin pada orang lain. Kita kata kita sukar untuk menggambarkan bahawa adanya Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak buat begitu sebab apa? Sebab kita dah ada akidah kita sendiri, sabat dah. Ataupun kita kata dah tetap dah dalam jiwa kita. Baik. Jadi hari ini insya-Allah kita akan kupas sedikit, cuma saya nak mengupas sedikit sebelum kita masuk kepada pembacaan kepada matan ataupun kitab ini. Saya suka untuk mengupas sedikit tentang soalan yang pernah ditanyakan oleh sahabat saya, Fairuz. Kalau dulu kat Maktab orang panggil mayat. Sekarang pun orang panggil mayat juga. Tapi itulah, bila dah tua-tua ni, bila sebut gelaran tu masa macam yalah, teringat zaman dulu-dulu kan. Macam saya tak apalah. Gelaran saya memang relevan sepanjang zaman. Baik. Jadi kita lihat kepada mazhab akidah. Mayat pernah tanya, apa itu Jabariyah, Qadariyah? Apakah perbezaan dengan mazhab-mazhab berkaitan dengan mazhab fiqh, mazhab Hanafi, Maliki, mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Apa perbezaan dia? Kita lihat, saya pernah sebutkan pada minggu lepas, yang mana mazhab-mazhab fiqh ini merujuk kepada pengamalan syariat. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah yang sama, hadis yang sama di tempat ataupun di zaman yang sama, tetapi pengolahannya berlaku khilaf di kalangan para ulama yang sangat-sangat sihat. Ini kita kena tahu. Sangat-sangat sihat dan sangat-sangat memberi manfaat dan rahmat kepada seluruh umat. Sebab itu saya tak nak ulas lebih panjang. Cuma kewujudan mazhab fiqh ini dia berturutan daripada zaman ke zaman. Sebab apa? Sebab fiqh ini adalah satu perbincangan yang sentiasa relevan. Dia kekal relevan. Kekal relevan. Sebab apa? Sebab kita ni semakin menuju kepada zaman kemodenan. Contoh yang macam hari ini, tuan-tuan sekalian, siapa sangka dalam keadaan kita di era 2000, tahun 2020, wawasan 2020 ni, kita akan berhadapan dengan satu orang kata ujian, ataupun boleh juga orang sebut sebagai bala ataupun sebagai bencana. Kalau istilah MKN kita sebut sebagai bencana lah. Sebab apa bencana? Bencana COVID-19, pandemik. WHO mengumumkannya sebagai satu pandemik. Maksudnya pandemik ni maksudnya dia tersebar luas seluruh dunia, tanpa ada, orang kata macam tanpa ada sekatan lah. Sebab apa tak ada sekatan? Sebab sekarang ni tak ada vaksin lagi. Baik. Kita sebut tentang hari ini bagaimana ulama membicarakan, boleh tak kita ni solat, contoh macam solat Jumaat. Solat Jumaat ada ulama mula-mula sebut kita semayang untuk 3 orang saja ataupun 12 orang saja, untuk mencukupkan bilangan yang minimum mengikut mazhab Syafi'i. Jadi kita lihat situ, maksudnya bukanlah nak kata itu satu mazhab yang baru, tetapi ia telah pun ada, cuma telah dirungkaikan oleh para ulama mengikut kesesuaian pada hari ini. Mungkin akan datang kita akan jumpa pakai benda-benda yang pelik-pelik, benda yang pelik-pelik, dan kita akan perhatikan dekat situ nanti ulama-ulama kita ni akan berkembang pemikirannya. Sebab itulah penting nanti kita lihat bagaimana peranan akal kita ini, yang mana ia dibimbing oleh wahyu untuk kita mengistinbatkan hukum yang mengikut keperluan semasa. Baik. Jadi hari ini kita nak lihat bagaimana mazhab akidah itu sendiri. Sebab akidah ni dia bertepatan dengan hadis Nabi SAW.
hadis Nabi SAW yang mana Rasulullah SAW telah bersabda yang mana berbunyi an Auf bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahudu ala 71 firqah wa wahidah fil jannah wa 70 fil nar وافترقت نصر على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقنا أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Ibnu Majah yang mana menyebutkan hadis Nabi SAW daripada Auf bin Malik melaporkan Nabi Muhammad SAW berkata orang-orang Yahudi berpecah kepada 71 kumpulan. Satu kumpulan masuk syurga dan 70 lagi finnar Nabi sebut, iaitu masuk ke dalam neraka. Kemudian orang-orang Nasrani, kaum ataupun Bani Nasrani, orang-orang Nasrani, mereka ini berpecah kepada 72 kumpulan. 71 kumpulan ke neraka, hanya satu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi SAW sebut, sesungguhnya umatku pula mempunyai akan berpecah kepada 73 kumpulan. Satu puak ke syurga dan 72 kumpulan lagi akan masuk dalam neraka. Kemudian para sahabat pun bertanya, manhum, siapa mereka yang akan yang Nabi sebut ataupun disebutkan akan masuk ke dalam syurga? Nabi sebut mereka yang al-jamaah, yang berada dalam jamaah, yang mana disebutkan juga sebagai satu orang kata ahli-sunnah wal jamaah. Kita akan tengok, saya nak baca ringkas-ringkas saja sebab masa kita pun tak banyak. Cuma antara punca-punca berlakunya perpecahan ini, sebab perpecahan ini berlaku sebaik saja Rasulullah SAW wafat. Bila mana Rasulullah SAW wafat, masuk zaman Khulafaur Rashidin, zaman Khulafaur Rashidin, zaman Sayyidina Abu Bakar, bibit-bibit tu masih tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Itu zaman Umar pun tak nampak lagi. Ia berlaku, betul-betul berlaku di zaman Uthman. Uthman ibn Affan, di mana adanya satu puak ataupun satu golongan yang tidak puas hati kenapa Sayyidina Uthman yang naik sebagai khalifah. Kalau kita nak bincangkan tentang pelantikan khalifah selepas kewafatan Rasulullah SAW ni pun dia ada setiap khalifah tu dia berbeza-beza cara lantikan. Tak apalah, kita cerita kemudian. Punca-punca tu berlaku disebabkan oleh perpecahan itu berlaku disebabkan oleh punca-punca dalaman. Dalaman ni maksudnya di kalangan sahabat-sahabat itu sendiri, yang mana ada berpendapat khalifah itu dipilih dan disetujui oleh rakyat, tanpa mengira sama ada kabilah itu berpengaruh ataupun tidak. Ini pendapat ni ada di kalangan penduduk ataupun mereka yang tinggal pada ketika itu. Sebab apa? Sebab ia dikemukakan oleh majoriti kaum Ansar. Kerana mereka sebab bila berlakunya kewafatan Nabi SAW, berlaku kewafatan Nabi SAW, hanya ahlul bait ataupun orang ahli keluarga Nabi saja yang duduk menguruskan jenazah yang sangat mulia Nabi Muhammad SAW, dan keseluruhan ataupun sahabat-sahabat yang lain berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah untuk melantik khalifah. Timbullah pendapat di kalangan Ansar, yang mana mereka berpendapat mesti dapat daripada sokongan ramai. Sebab apa? Ataupun dia kata mesti daripada orang Ansar lah, sebab dia tanah dia kan. Tapi disebutkan oleh benda ni di-argue ataupun yang kata apa, disanggah oleh khalifah oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana dia kata yang afdal ni maksudnya mereka yang as-sabiqun al-awwalun. Sebab tu dia cadangkan Sayyidina Abu Bakar. Mari-mari gitulah lebih kurang, jadi berlakulah pelantikan selepas pada itu.
iaitu terlantiknya sahabat di kalangan muhajir, iaitu mereka yang sangat-sangat dekat dengan baginda Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Uthman dan juga Sayyidina Ali. Pendapat yang kedua, mereka berpendapat mesti lahir atau pemimpin ni mesti daripada keluarga Nabi. Keluarga Nabi SAW. Mesti dari kalangan keluarga Nabi. Sebab tu munculnya idea ataupun cadangan untuk melantik Sayyidina Ali sebagai khalifah pada ketika itu. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali ni adalah daripada keluarga Nabi SAW. Sayyidina Ali dan juga Rasulullah ni hubungan dia sepupu, cousin. Dalam masa yang sama, Sayyidina Ali ni juga adalah menantu kepada Rasulullah. Mana dia ahlul bait, ahli keluarga Nabi SAW. Maka ada satu pendapat kata ini adalah contoh ataupun ini adalah calon terbaik sebab daripada keluarga Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, pandangan daripada sahabat yang mana yang jadi khalifah yang saya sebut tadi lah, yang bertentangan dengan yang pertama tadi. Khalifah ni mesti daripada orang Quraisy, orang-orang yang berada pada awal kemunculan Islam itu sendiri di bumi Mekah. Maka itu antara punca berlakunya perpecahan ataupun kewujudan mazhab-mazhab akidah ini. Dia ada pergolakan. Ini saya ingat tak payah cerita panjang-panjang, semua nak beritahu sejarahnya begitu. Kemudian yang kedua, punca-punca yang berlaku adalah punca luaran. Contohnya dari kalangan orang-orang Islam yang masuk Islam terkemudian terpengaruh dengan anasir-anasir lama, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Majusi, Yahudi dan Kristian dan sebagainya. Kemudian ada juga komplot jahat di kalangan mereka yang masuk Islam ni untuk menghancurkan Islam, wujudnya golongan-golongan munafik yang mana mereka ini sentiasa perlaga-lagakan. Kalau kita lihat sebenarnya pergolakan dalam sesama Muslim ni berlaku bukan zaman kita je, sejak zaman sahabat-sahabat lagi. Kita sekarang ni cuma lebih canggih sebab ada media sosial. Apa yang kita cakap tak sama dengan apa yang kita zahirkan. Maksudnya yang dizahirkan kepada orang awam tu lain daripada apa yang kita cakap. Maksudnya ada orang kata pengolahan yang berlainan dan sebagainya. Itu yang berlaku zaman kini. Dan itulah juga yang dilakukan oleh mereka yang jahat di zaman dahulu ni, menyebabkan berlakunya perpecahan. Baik, itu adalah sebab mengapa berlakunya perpecahan ataupun kewujudan mazhab-mazhab akidah itu sendiri. Baik. Kemudian kita lihat apakah dia satu golongan yang disebutkan sebagai fil jannah, fawahidah fil jannah. Dan sesungguhnya satu golongan atau satu kelompok ni akan duduk dalam syurga. Itulah dia disebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ataupun disebut sebagai Al-Jamaah itu sendiri. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana dalam pembabitan ataupun dalam pecahan Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri, dia ada ataupun kewujudan pandangan dari segi Asy'ariyah. Ini yang menjadi orang kata pegangan kebanyakan ahli-ahli ataupun kebanyakan ulama-ulama di dalam Malaysia pada ketika ini, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Dua pandangan ataupun aliran akidah yang terkandung dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian mereka ini kemudian wujud juga di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ini juga Salafiyah. Mereka ini adalah memperkenalkan teori-teori akidah, fahaman-fahaman berhujah dengan menggunakan falsafah. Dan mereka ini bergantung ataupun melihat kepada sumber-sumber yang asal. Sumber-sumber yang asal yakni Al-Quran itu saja, tanpa ada pentakwilan dari segi ayat-ayat mutasyabihat. Ini itu dari segi penerangan dia lah. Saya ingat tak nak cerita panjang kat situ. Begitu juga dengan fahaman Wahabi yang mana ia juga sebahagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah, cuma dia wujud terkemudian daripada itu oleh seorang ulama yang juga terkenal, iaitu Imam Muhammad bin Abdul Wahab di bumi Hijaz, di Mekah pada ketika itu, yang mana kita lihat perkara ini masih kekal sehingga hari inilah, keempat benda ni.
Jadi apakah itu? Saya sebut secara sepintas lalu tentang beberapa fahaman lain, iaitu yang pertama Syiah. Syiah Syiah ni adalah mereka yang taksub dengan Sayyidina Ali. Dia berlaku sewaktu pelantikan khalifah mula-mula lagi sebenarnya. Telah wujudnya bibit-bibit tersebut. Kemudian Syiah ni akan pula terbahagi kepada beberapa kumpulan pada selepas pada itu. Kalau kita lihat beberapa kumpulan itu seperti Zaidiyah, Ja'fariyah dan sebagainya, dia berpecah kepada beberapa kumpulan lain. Baik. Kemudian wujud juga kumpulan-kumpulan seperti Khawarij. Khawarij ni asalnya mereka ni adalah mereka yang mengikut ataupun yang bersetuju dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian mereka bertindak keluar daripada sokongan tersebut setelah mereka rasa seolah-olah seperti Sayyidina Ali telah dipermainkan sewaktu peristiwa tahkim. Jadi ini wujud. Kemudian wujudlah lagi beberapa fahaman seperti Jabariyah, Qadariyah, yang ini yang menjadi sebutan sehingga ke hari ini. Jadi saya ingat mungkin nanti kita akan secara sepintas lalu lah saya nak sebut tentang mazhab-mazhab akidah ni macam mana dia boleh wujud. Jadi pertikaian-pertikaian ini dia akan sentiasa berlaku sehingga hari kiamat kerana memang Nabi sebut dah daripada golongan orang Islam ni akan terpecah kepada 73 kumpulan, hanya 72 hanya satu sahaja yang akan masuk syurga, selebihnya 72 kumpulan itu adalah mereka yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita terus masuk, ada beberapa minit lagi ni, kita terus masuk kepada pembacaan untuk kitab yang ini, Safinatul Najah. Kalau boleh buka muka surat 7. Siapa ada kitab boleh buka muka surat 7 berkaitan dengan dia matan dia pendek je. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illa Allah. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'bud bihaqqin fil wujudi illa Allah. Dan bermula makna la ilaha illallah itu tiada ada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada keadaan melainkan Allah. Baik. Ini matan dia. Maksudnya kat situ makna la ilaha illallah tu sebegini, macam ni dia kata. Tidak ada yang benar-benar disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau kita lihat kepada perbincangan perkataan ataupun kita sebut sebagai kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah ini dia sangat-sangat luas. Sangat luas. Sehingga kan kalau kita lihat perbicaraan ataupun perbincangan para ulama ni terlalu luas, sangat-sangat luas tentang kalimah la ilaha illallah. Kalau kita lihat kalimah itu sendiri dalam satu ayat, dalam Al-Quran Allah pun ada sebut tentang kalimah tayyibah ini, yang mana Allah Taala sebut dalam surah Ibrahim, Allah Taala sebut, Allah Taala memberikan perbandingan berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah ini. Allah Taala sebut alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin athluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Allah Taala sebut dua ayat. Ada lagi ayat selepas pada itu, cuma saya nak sebutkan dekat sini. Allah Taala berfirman alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan? Allah Taala mengemukakan satu perbandingan iaitu kalimah at-tayyibah. Tayyibah ni merujuk kepada kalimah la ilaha illallah, iaitu kalimah yang baik. Sebagai sebatang pohon, sebatang pokok, sebagai sebatang pokok yang baik, yang mana pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh, wa far'uha fis sama', pucuk ataupun dahannya menjulang ke langit,
tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha, yang mana pokok-pokok ini mengeluarkan buah pada tiap-tiap masa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala mengemukakan perbandingan ini kepada manusia supaya mereka beringat mendapat pelajaran. Ayat ini merujuk kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan satu perbandingan kalimah la ilaha illallah ini seumpama sebatang pokok. Sebatang pokok kalau kita belajar sains dulu, kita panggil pokok yang berakar tunjang. Akar tunjang ni, akar dia tu pasak jauh ke dalam bumi, pasak menyebabkan pokok ni teguh. Itu dia keteguhan pokok tersebut. Daripada keteguhan akar tunjang itu tadi menghasilkan pokok yang baik. Baik ni macam mana? Dia menjulang ke langit. Kalau kita lihat di hutan-hutan, bagaimana pokok-pokok balak ataupun pokok-pokok yang merimbun di hutan tu tinggi semua menuju ke langit. Dahan-dahan dia, kemudian di situ timbulnya buah. Buah yang baik jugalah, dikeluarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah yang baik ini dia merujuk kepada bagaimana kalimah la ilaha illallah yang kita pegang, yang kita isbatkan dalam hati kita, dia sebenarnya akan membuahkan satu hasil ataupun amalan yang baik. Sebab itu kita kata bila kita ni berpegang dengan kalimah la ilaha illallah, kita akan menimbulkan ataupun kita boleh menjadi seorang hamba yang betul-betul mengamalkan amalan yang baik sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cenderung untuk bersedekah, dia akan cenderung untuk menutup aurat, dia akan cenderung untuk memperkatakan perkara-perkara yang baik, dia akan cenderung untuk berlaku baik kepada ibu bapa, dia cenderung untuk membaca Quran, solat dan sebagainya. Itu adalah implikasi ataupun impak kepada kalimah la ilaha illallah kalau kita lihat kepada ayat ini. Jadi kita nak lihat sendiri perkataan la ilaha illallah. Sebab perkataan la ilaha illallah ni terlalu mudah untuk kita ungkapkan. Sangat mudah. Sebab dia adalah gabungan beberapa perkataan dan membentuk satu kalimah yang power. Satu perkataan, satu ayat yang power. Kalau kita terjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu biasa. Tapi kita nak lihat kat sini intipati ataupun apa yang disebut sebagai kalimah la ilaha illallah itu sendiri. Baik. Kita lihat bagaimana berkaitan dengan ayat ini, perkataan ini, la. Apa maksud la? La ini bermaksud tidak. Mana kita nafi. Kita nafikan. Perkataan la ni merujuk kepada tidak. Kalau kita kata kalau kita nak jawab, kalau kat rumah kau nak cakap Arab sikit kan, kalau mak tanya dah makan belum? La. Tidak. Nampak jangan kau ajar, tapi itulah dia perkataan Arab. La, tidak. Dah mandi belum? La. Dah makan? La. Tidak. Nafi. Dia asal kata la ni dengan maksud tidak. Tidak ataupun kita menafikan. Kita nafikan. Perbincangan kita ini mungkin lebih kepada bahasa Arab sikit. Saya pun tak mahir bahasa Arab ni, tapi itulah saya cubalah untuk memahamkan diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian. Dan la di sini menunjuk kepada perbuatan nafi lah. Nafi ni dengan maksud nafi atau lil jins, iaitu menafikan segala jenis bentuk ketuhanan yang batil dan palsu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari segi nahwu atau dari segi Arab dia, perkataan la di sini ataupun perkataan isim ataupun nama selepas pada la itu mesti dibaca dengan baris ataupun tidak ataupun tanpa tanwin. Sebab itu kita sebut la ilaha. Kita rasa menggunakan perkataan dengan baris. Menunjukkan penafian ketuhanan ini hanya makhluk yang dipertuhankan bukan Allah. Yang mana kita menafikan makhluk. Dia merujuk kepada satu penafian ketuhanan ini yang kita nak nafi ni adalah makhluk.
Sebab tu dia diletakkan kat situ kalimah ilaha, maksudnya tidak ada apa-apa makhluk, tidak ada apa-apa Tuhan yang kita layak untuk kita sembah. Kita nak katakan hanya Allah Ta'ala. Tapi daripada perkataan itu sendiri, la ilaha, itu sendiri menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menterjemahkan ilmu nahu dalam bahasa Arab ni dalam Quran dalam satu orang kata metodologi yang sangat-sangat berkesan, sangat-sangat baik. Sebab itulah kita kata bahasa Arab ni memang ambil daripada Al-Quran. Sebab tu dia sangat-sangat indah. Orang kata bahasa yang terbaik adalah bahasa Arab. Walaupun ia taklah ramai yang menggunakannya, tak ramai yang gunakan, tapi adalah bahasa yang terbaik. Sebab tu kita ni kalau boleh belajar bahasa Arab. Dulu pun saya belajar bahasa Arab sampai tingkatan 3. Lepas tu bila masuk OUM belajar sikit, 2 subjek, dapatlah juga belajar Arab kembali. Tapi sebenarnya Arab ni kita belajar mesti ada pengamalan. Kita tak boleh hari ni kita belajar, kita tinggal, memang kita tak boleh cakap lah Arab tu. Apalagi kata dengan komunikasi. Cerah pula lampu ni. Tapi itulah buat macam mana kan. Harap-harap orang boleh tengok lah cahaya daripada muka saya ni. Baik. Seperti biasa untuk kuliah 2 minggu dah ni, sahabat-sahabat daripada kumpulan ataupun jemaah tabligh ada dekat sini. Mereka turut sama mengimarahkan Al-Munir Center ni, tempat saya bekerja ni. Memandangkan surau pun tak boleh nak guna. Jadi kita sama-sama kongsilah tempat ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Dan yang kedua, perkataan ilah. Ilah itu sendiri adalah perkataan yang merujuk kepada makhluk, ataupun kita kata ataupun dalam kata yang lain kita boleh gunakan daripada perkataan abid ataupun ma'bud, iaitu yang disembah. Dua perkataan yang hampir sama ataupun lebih kurang sama. Dan ma'bud ini juga berasal daripada perkataan ibadah. Ibadah itu sendiri. Jadi apa yang disebutkan dekat sini, maksudnya, antara maksudnya adalah peribadatan seperti dinyatakan si fulan yang beribadah kepada Tuhan, iaitu menyembah ketuhanan. Ni maksudnya ni antara maksud maksud ilah itu sendiri dari segi bahasa Arab. Kemudian ada maksud yang kedua, sewa menyewa, seperti dinyatakan fulan ilhan, iaitu menyewakannya dan memberikan ketenangan. Ini maksud-maksud dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, bingung atau tercengang. Kemudian yang keempat, ilahi bil makan, iaitu tinggal di tempat. Baik, ini perkataan Tuhan kedua, iaitu perkataan kedua. Baik. Kita pergi kepada pengertian illa. Illa ni, okey, apa yang kita lihat kepada maksud illa? Illa ni kalau kita dalam dalam perkataan Arab ataupun dalam bahasa Arab sendiri, dia maksud kecuali, ataupun kita panggil melainkan, kecuali. Jadi kalau dalam istilah ataupun dalam ilmu nahu bahasa Arab ini, perkataan illa ini dia bermaksud pengecualian. Dan kalau kita lihat dekat sini, ada di mana antara dia ada makna ataupun dia ada satu penerangan di sudut perkataan illa tu kepada sebelum dan selepas perkataan illa itu sendiri. Yang mana kita lihat dia akan ada perbezaan hukum dekat situ. Hukum bahasa lah. Yang mana dalam bahasa Arab dipanggil illa ni disebut sebagai istisna. Istisna. Macam mana je istisna ni? Alif sin ta sa nun. Nun. Okey, istisna. Kemudian dia ada mustasna dan juga mustasna minhu. Okey. Kalau ia isim, maksudnya mustasna ni adalah perkataan yang selepasnya, yang nak merujuk kepada apa yang dikecualikan tu. Kalau mustasna minhu ni biasanya perkataan sebelum illa yang menunjukkan bahawa itu adalah perkataan yang sebelum daripada
illa lah istisna minhu. Jadi mustasna minhu. Jadi kita lihat kat situ mustasna minhu ni juga dia istisna ni dia terbahagi kepada dua. Dekat sini pun, dekat buku ni pun ada letakkan dua. Yang pertama istisna muttasil. Kalau ada yang tak faham boleh tanyalah. Terutama kat dalam tulis mungkin boleh tulis. Tak apa. Kita pelan-pelan belajar. Okey. Mustasna muttasil ni maksudnya dia maksudnya ataupun pengecualian yang merujuk kepada dia bersambung. Dia bersambung. Contoh ayat kalau kita kata ja'a al-mudarrisun illa Fuad. Fuad yang orang lah. Illa Fuad katakan. Kita kata ja'a al-mudarrisun. Maksudnya apa? Maksudnya para guru sudah datang kecuali Fuad. Perkataan kita lihat kat situ, perkataan mustasna ataupun yang kita nak kecualikan tu Mahmud. Okey, Mahmud ni yang kita nak kecualikan dia adalah juga seorang guru. Perkataan tu dia kata semua guru telah hadir kecuali Mahmud. Perkataan illa tu merujuk kepada illa muttasil, istisna muttasil. Dia pengecualian yang bersambung. Maksudnya Mahmud ni Mahmud pula. Fuad ni tadi, Fuad ni adalah seorang guru. Maksud dia adalah yang berkaitan lah, bersambung, berkaitan. Kita tak kata semua guru telah hadir ke sekolah kecuali nyamuk. Tak boleh begitu. Sebab nyamuk bukan guru. Kan? Nampak? Dia kata Fuad tu adalah sebahagian daripada. Maksudnya istinad mustasil ni menujuk kepada guru semua dah hadir. Sekarang ni kalau guru datang sekolah apa? Lama dah guru tak datang sekolah ni. Saya pun dah lama tak datang sekolah ni. Kata guru datang pukul 7 subuh. 7 subuh datang sekolah. 7.30 tu mudir datang. Semua guru dah ada. Ja'al mudarrisun illa Fuad. Oh, semua guru datang kecuali Fuad. Jadi perkataan illa dekat situ merujuk kepada istisna muttasil, bersambung. Maksudnya yang tak ada tu Fuad tu juga seorang guru. Kalau lain semua datang, guru tak ada seorang dia tak datang. Baik, itu muttasil. Jadi yang kita nak bincang kat sini adalah yang kedua iaitu istisna munqati. Munqati'. Munqati'. Eja dia min nun qaf ta'in. Munqat pun boleh juga. Maksudnya istisna munqat ni maksudnya dia satu pengecualian yang berlainan. Pengecualian yang berlainan. Contohnya kita kata ihtarakat al-madrasah illa al-kutub. Ihtarakat ni maksudnya terbakar. Sekolah itu semuanya terbakar kecuali buku. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya dia pengecualian yang merujuk kepada dua benda yang berbeza. Al-madrasah, al-kutub. Maksudnya ini sebagai muttasil, istisna munqati. Maksudnya dia satu perbandingan untuk dua benda yang berbeza. Jadi kita lihat kat situ dalam bahasa Arab perbandingan seperti itu dibenarkan. Ada. Contohnya itu dibenarkan. Itulah dia kita lihat kat sini la ilaha illallah merujuk kepada ilah yang pertama tadi ataupun perkataan ilah Tuhan yang kita sebut ilah tu yang merujuk kepada makhluk tadi adalah bukan Tuhan. Kita menafikan semua ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merujuk kepada perkataan ilah di situ sebagai ilah munqati'. Munqat dia benda tu. Baik. Itu kalau dalam bahasa ataupun dalam kitab ni sebut contohnya dia kata penduduk kampung sudah datang. Maksudnya semua penduduk kampung dah datang ke masjid kecuali lembu. Lembu tak datang. Jadi lembu tu bukan penduduk kampung ataupun bukan manusia. Jadi betul lah memang lembu tak datang, tapi perbandingan tu perbandingan yang munqati'. Yang mana ia berlainan. Sangat-sangat berlainan. Sebab mungkin lembu tu kadang datang tapi bukan masuk masjid lah, datang makan rumput lah kot. Ataupun bila lagi lembu datang masjid? Bila? Korban kan? Tapi bukan dia datang sendiri. Dia didatangkan. Dia didatangkan. Lembu korban tu didatangkan.
lembu korban tu didatangkan. Ada orang tanya lighting mana. Aku rasa dah kuat dah lighting ni, mungkin tak cukup, mungkin kamera phone ni kot kan. Tak berapa canggih. Minta Abang Imran tolong sponsor boleh handphone baru yang boleh ni ada tulis dekat apa? Tulis dekat skrin phone ni. Boleh Abang Imran sponsor lah handphone satu yang boleh nampak cerah sikit. Ana pakai lampu tegang dah ni. Baik. Kemudian kita lihat yang keempat iaitu nama Allah. Allah SWT adalah sesuatu yang disembah. Sesiapa yang memiliki pengambilan sebutan al-jalalah, lafzul jalalah, yakni kalimah Allah, maka diketahui bahawa nama itu diambil daripada perkataan ilah. Ketika perkataan ilah ini dimasukkan dengan huruf alif lam at-ta'rif, maka jadilah kalimah Allah. Alif lam ni kalau kita lihat dia menunjuk kepada keistimewaan isim itu sendirilah. Itu juga sila Arab lah. Jadi melalui perkataan al-jalalah, lafaz Allah itu dapat diketahui zat Allah yang sebenar. Dan dia adalah semata-mata yang berhak disembah. Perkataan Allah ni duduk dalam Al-Quran sebanyak 2,820 kali. Perkataan Allah itu sendiri. Dan dia menjadi kalimah yang popular orang Islam sebut. Sebab tu saya pelik kadang ada seorang dulu cakap zikir Allah ni tak wujud. Sedangkan kalimah Allah ni diletakkan dalam Al-Quran tu 2,820 perkataan. Maksudnya kita nak sebut Allah terpulang, teruskan. Tak ada masalah. Kemudian sebagian menyibukkan diri bagi mencari perbandingan nisbah perkataan Arab ke bahasa Arab. Bagi mengetahui lafaz yang digunakan sesuai. Namun perkataan daripada bahasa Arab itu sendiri telah lama digunakan. Okey, baik. Dalam bahasa Arab tidak terdapat dalil dan bukti yang menunjukkan bahawa lafaz al-jalalah sudah digunakan selain Tuhan yang lebih berhak sebagai pencipta langit dan bumi. Al-Quran sudah banyak membincangkan tentang Allah SWT dan sifat-sifatnya serta af'alnya, yakni perbuatan-perbuatannya. Baik, kita lihat seterusnya saya baca sikit lagi. Dua kalimah syahadah yang mengandungi dua perkara pokok di atas iaitu akidah dan syariat. Atas dasar itulah syahadah pertama dinamakan syahadah akidah atau syahadah tauhid, atau aku bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sedangkan syahadah kedua dinamakan syahadah syariah atau syahadah amalan. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belajar, kalau kita lihat pada kuliah minggu lepas, kita cerita tentang syahadatain. Syahadatain ini maksudnya dua kalimah syahadah. Kalau kita lihat bagaimana kalau kita nak kata apa untuk membuktikan ataupun nak mengatakan seorang tu masuk Islam, kita gunakan kalimah tauhid, kita guna kalimah syahadah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi kita lihat kat situ persaksian yang pertama, persaksian yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akidah ataupun dengan tauhid itu sendiri. Jadi sebab dia kita meletakkan keesaan Allah SWT sebagai Tuhan yang layak disembah. Baik, kemudian yang kedua, kalimah yang kedua ataupun syahadatain yang kedua iaitu persaksian berkaitan dengan syariat. Maksudnya kita mengakui Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan Rasul ni membawa sekali dengan sunnah. Sunnah ni untuk diamalkan. Baik, jadi itulah perkara yang mungkin kita boleh lihat, yang boleh kita gariskan. Kalau kita lihat semua Rasul membawa akidah yang sama sejak berzaman Nabi Adam sehinggalah ke zaman Nabi Muhammad SAW. Cuma dari segi pengamalan syariat itu berbeza-beza mengikut Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala utuskan. Perbezaan-perbezaan itu kita akan lihatlah kalau kita belajar perbandingan tentang perbandingan agama ni, ada belajar juga sikit-sikit tentang bagaimana syariat dalam zaman Nabi terdahulu. Baik. Kemudian kita mengisbatkan tauhid dengan kalimah tidak ada Tuhan selainnya ini dengan menggunakan ungkapan nafi dan isbat. Baik. Jadi memberikan pemahaman, membataskan makna dengan penegasan.
Ini kerana dengan hanya ungkapan isbat kadang-kadang boleh timbul keraguan terhadap yang isbatkan. Baik, kalimah la ilaha illallah ini juga ada setengah berpandangan ia satu kalimah nafi dan juga isbat. Kita menafikan kewujudan Tuhan yang lain, dan masa sama kita isbatkan bahawa Allah Taala itu adalah Tuhan kita. Yang selain disembah oleh kita. Baik. Kemudian sebagai penutup dekat sini kita lihat bagaimana dalam kitab Risalatul Tauhid, Risalatul Tauhid menyatakan tentang al-uluhiyah. Risalatul Tauhid ni adalah kitab yang membicarakan tentang aliran Asy'ariyah dan juga Maturidiyah berkaitan dengan belajar sifat 20. Sifat 20 ni kalau kita perhatikan dia ada dua bahagian ataupun dua elemen yang penting. Yang pertama berkaitan dengan istighna'an kulli ma siwa, iaitu mengungkapkan tentang bahawa Allah SWT ni kaya berbanding setiap yang lain. Sebelum maghrib tadi dalam grup pun ada sebut, siap nyanyi lagi sifat-sifat Allah SWT. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith. Allah wujud. Betul lah lagu tu? Nyanyi pula kat sini malu pula saya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Baik, itu bahagian yang menunjukkan kepada Allah Ta'ala lebih kaya daripada berbanding setiap yang lain. Kemudian masuk bahagian yang kedua, yang kaunuhu tu, iaitu merujuk kepada iftiqar ilaih kulli ma siwa. Setiap yang lain berkehendak daripadanya. Baik. Maka kelaziman daripada makna al-uluhiyah itu adalah tidak ada yang kaya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang terkaya berbanding yang lain. Malah yang lain itu berkehendak kepadanya. Oleh itu sabitlah makna la ilaha illallah itu adalah semua yang selainnya tidak ada yang kaya dan berkehendak kepadanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan uluhiyah itu tadi yang kita sebut sebagai ketuhanan merujuk kepada hamba itu sendiri, kita lah. Kita sabitkan bahawa semua yang ada kita lah. Maksudnya selain Allah Ta'ala ni makhluk lah kita lah. Kita ni selain Allah Ta'ala, kita ni makhluk. Apa yang selain Allah itu makhluk. Makhluk ni dia berkehendakkan kepada makhluk ni dia tidak kaya. Bandingkan dengan Allah Ta'ala, dia tidak kaya. Dia juga dia juga berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makna uluhiyah yang masyhur adalah keadaan Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, maka menjadi kelaziman dia kaya daripada yang lain dan kehendak semua yang lain kepadanya. Oleh itu jadilah la ilaha illallah bermakna tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah SWT yang melazimkan sifat ketuhanan. Jadi kita lihat kat situ, maka lazimlah kepada diri kita bahawa yang makna-makna atau makna al-uluhiyah itu yang sebenar-benarnya adalah keadaan Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Maksudnya kita menyembah dia dalam keadaan kita ni miskin. Dalam surah Furqan kalau tak silap ada satu ayat kita sebut, Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala sebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Allah Ta'ala sebut wahai manusia, kamu ni semua fakir ataupun miskin, golongan yang miskin di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang betul lah kita ni miskin. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu maha kaya. Dan kita berkehendakkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu menyebabkan betapa kuatnya perkataan la ilaha illallah ini untuk kita amal dan juga untuk kita pegang betul-betul sebagai satu aqaid al-iman, yang mana makna la ilaha illallah itu melazimkan kita menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan istighna an kulli ma siwah wa muftaqar ilaih, iaitu mewajibkan untuknya sebelum sifat istighna dan 9 sifat iftiqar ilaih. Baik,
Jadi kita lihat kepada penutup pada perbincangan ini yang mana Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 186 yang mana maksud dia, wahai orang-orang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, dan siapa yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah sesat dan kesesatan yang sejauh-jauhnya, insyaAllah. Satu perkataan yang sangat pendek daripada yang kita bacakan hari ini, tetapi mengungkaikan perbincangan yang sangat panjang, dan saya mohon maaf sekiranya penyampaian ini kurang berkesan kerana umum mengetahui bahawa perbincangan tentang akidah ni dia satu perbincangan yang sangat-sangat relevan sepanjang zaman. Dan kita akan sentiasa nampak bodoh je sebenarnya. Semakin kita mendalami, kita kata Allah lemahnya aku sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan nampak lihat bagaimana kita semakin kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, semakin banyak kita jumpa tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat-sahabat sekalian, nampak gaya macam tak ada soalan. Alhamdulillah. Saya pun tak berniat nak buka soalan. Nanti boleh WhatsApp. Siapa nak tanya. Untuk makluman rakan-rakan sahabat-sahabat yang ada dekat Dewan ni, kuliah ni sebenarnya anjuran alumni saya dulu. Alumni sekolah. Jadi diorang ni sekarang ni dah seronok berkumpul balik kan, buat NGO, kemudian buat grup jaga kebajikan sebagainya. Kemudian timbul idea kita nak buat kuliah maghrib, buat tiap minggu. Jadi tak apalah, saya buatlah. Sebab saya ni sekolah sains. Nak jumpa ustaz tu kurang lah. Tersangkut seorang ustaz kat sini. Itu pun tak apa nak ustaz kat, baru nak start. Jadi untuk makluman sahabat-sahabat di Zoom, di hadapan saya ni juga ada rakan-rakan jemaah tabligh Tamari Bayu. Mereka ni dah lama lah sama-sama berkongsi tempat kat sini. Ustaz Syukri offer tempat ni untuk sama-sama guna, insyaAllah. Jadi dalam masa yang sama, mereka ada ni tak ada saya ralat sangat cakap seorang-seorang. Walaupun nampak macam cakap seorang-seorang. Sebab lampu ni terlalu cerah sangat. Jika tak pasang kan nampak gelap pula. Ada nak tanya ke ni? Sekejap Boleh tanya Ustaz? Okay. Assalamualaikum Ustaz, saya Boy. Hari ni berkaitan dengan akidah ya. So ada dua soalan. Soalan nombor satu, jika kita membawa seseorang untuk masuk Islam, adakah kita menjadi tanggungjawab kita untuk mengajar dia ataupun untuk membimbing dia? Adakah kita menjadi satu tanggungjawab untuk kita ataupun kita sekadar bawa dia masuk Islam, lepas tu kita pun tak ada terikat apa-apa tanggungjawab? Dan sekiranya dia kembali ke agama asal dia, adakah itu menjadi satu dosa ataupun beban untuk kita? Itu soalan nombor satu. Dan nombor dua adalah berkaitan dengan fahaman Wahabi ya. Adakah fahaman Wahabi itu sesat, ataupun kalau tak sesat pun adakah memberi satu ancaman kepada negara kita? Sebab saya tengok di dalam YouTube banyak yang bergaduh antara Wahabi dengan mazhab-mazhab yang lain. So adakah itu satu benda yang normal untuk diperdebatkan ataupun satu masalah yang kita perlu tangani sekarang? Terima kasih Ustaz. Okay, baik. Terima kasih kepada Aboy yang bertanya. Okay, yang pertama kalau tak silap tadi dia bertanya tentang kita dakwah orang masuk Islam. Kalau nak cerita tentang masuk Islam ni, nak kira sahabat-sahabat di kalangan jemaah tabligh ni mungkin banyak pengalaman mereka. Mereka keluar 4 bulan
3 bulan, 40 hari pergi keluar negara, jumpa dengan pelbagai orang, banyak mereka orang kata mengislamkan ramai orang di luar sana. Jadi baik. Jadi bila sebut tentang bawa orang masuk Islam, dia tidak lain daripada kata hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni asbab. Kita ni menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mungkin dengan sedikit ucapan kita, dia tertarik, kemudian dia meluk Islam. Ataupun dengan sedikit perbuatan kita itu menyebabkan dia tertarik dan dia masuk Islam. Baik. Masuk Islam, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia masuk asbab kita yang ajak, kita dapat pahala besar. Besar pahala kita. Sebab tu saya sangat-sangat cemburu dengan orang macam Zakir Naik, yang mana dia berdakwah sehingga ramai yang masuk Islam dan sebagainya. Okey, itu satu hal. Maknanya kita bawa orang masuk Islam, baguslah. Mungkin kita ni bukanlah ada ilmu sangat pun kadang-kadang, tapi dengan sedikit ilmu kita tu, dengan bekal hidayah Allah Ta'ala, maka mereka ni masuk Islam. Jadi persoalannya, bila dia masuk Islam, apa tugas kita? Baik. Sebenarnya, bila kita balik kepada ayat tadi, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, ia merujuk kepada bila kita nak ajak orang masuk Islam, kita tak boleh paksa. Tak boleh nak paksa. Sebab apa? Sebab ini larangan Allah Ta'ala dan ia sangat-sangat bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri. Dia mesti berasaskan kepada kefahaman, berasaskan kepada peranan akidah itu sendiri. Maksudnya ikatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila dia masuk dalam Islam, dia mesti terikat dengan peraturan-peraturan Islam. Cuma peranan kita untuk kita membimbing dia. Kalau kita tak mampu untuk membimbing dia, kita kena cari orang yang boleh untuk bimbing dia. Contoh, ada NGO, ada Perkim contohnya. Ataupun mungkin ada pertubuhan-pertubuhan yang boleh bantu, kita minta pertolongan untuk dia bantu, untuk dia tidak terjerumus ataupun tidak balik kepada agama asal. Dan kita kena berusaha lah, kena berusaha. Sebab tu kadang-kadang bila orang masuk Islam ni, kita kena berhemah sikit sebab bila dia masuk Islam, banyak benda dia tak boleh. Dia nak baca Fatihah, tak boleh. Tak boleh baca Fatihah. Kemudian dia nak solat macam mana? Macam mana nak solat? Itu. Sebab tu kita ni kena cerdik sikit. Kita ajar dia ayat yang mudah-mudah. Apa surah yang mudah? Qul Allah kan? Ataupun surah apa? Inna a'tayna. Sebab apa? Kalau kita pakai kaul pendapat daripada Imam mazhab Hanafi contohnya, cukup dia baca dengan apa-apa ayat daripada Al-Quran. Sebab dalam mazhab Hanafi, dia hukum taklifi ni dia ada 6. Macam kita ada 5. Kita ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5. Kalau Hanafi dia ada tambah satu lagi, iaitu ada wajib dan juga fardu. Wajib dan juga fardu. Jadi Fatihah ni duduk pada wajib. Maksudnya dia tidak pada fardu. Jadi kita nak mudahkan dia, kita ajar dia ayat yang mudah supaya dia boleh solat dulu. Ni kata ini tak boleh baca Fatihah ni. Tak boleh ni. Jadi kita jangan memberatkan dia. Contoh. Satu lagi masalah kita ni, kadang kalau yang masuk Islam tu lelaki, kita kata apa? Potong. Kita nak potong aja. Saya ni alhamdulillah lah kalau duduk dengan NGO Medicom, sebut sikit Medicom. Medicom banyak ajar saya cara nak sunat orang. Tapi saya tak sunat orang lah, saya tengok je. Bantu-bantu. Sunat-sunat ni, kalau yang budak-budak kecil tu okey lagi. Kan? Umur 6 tahun baru nak masuk sekolah. Ini kalau dah umur 40 tahun masuk Islam, sunat apa agaknya? Jangan kita menakut-nakutkan dia sebab benda tu boleh kemudian. Yang penting basic ataupun kita bagi apa? Asas tu kita tahu. Baik, sebab tu kita kena tahu. Kemudian yang kedua, tentang Wahabi. Wahabi ni memang satu saya tidak mau memberatkan lagi polemik tentang Wahabi ni. Sebab Wahabi ni kalau kita lihat kewujudan dia sewaktu di bumi Hijaz. Bumi Hijaz. Bila sebut Wahabi ni dia seakan ataupun sealiran dengan Salafiyah tadi. Yang mana dia merujuk kepada sumber-sumber yang asal daripada Quran dan juga Sunnah.
Maksudnya kalau ayat-ayat muhkamat kita ambil sebagai satu ayat yang terang. Ayat mutasyabihat dia tidak mentakwilkan ataupun tidak memberati dengan takwil tertentu. Dia faham ikut apa yang diterangkan dalam Quran tersebut. Tak ada pentakwilan. Jadi Wahabi ni sewaktu berlakunya perkara-perkara khurafat berleluasa di bumi Hijaz, di tanah Hijaz, di Mekah dan Madinah. Jadi kemunculan Imam Abdul Wahab ni, Muhammad bin Abdul Wahab ni, dia adalah untuk membenteras perkara-perkara khurafat ni. Maka wujudlah dekat situ perkara-perkara yang berkaitan dengan fahaman ataupun gerakan Wahabi itu sendiri. Itu asasnya lah. Baik. Kemudian yang jadi masalah pada hari ini adalah bila mana adanya di kalangan mereka yang panggil ekstrim, suka mengkafirkan dan sebagainya. Jadi benda-benda tu yang jadi masalah. Cuma saya nak kata kat situ, Wahabi, kalau kita lihat pada tulisan, tulisan pada ideologi Islam, ideologi bukan Islam, dia termasuk dalam di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang 4 tadi. Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah dan juga Wahabiyah pun masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi itulah, kod jawab tak apa? Mana Okey, Zoom tadi? Hello Ustaz. Hello. Okey, saya ingat cukup kot untuk malam ni. Kita sambung minggu depan. Minggu depan kita akan terus masuk kepada bab yang berkaitan dengan masuk bahagian fiqh lah. Lepas ni daripada bahagian 2 ni sampai habis kita akan cerita pasal fiqh. Kita akan mulakan dengan taharah. Mana-mana kitab fiqh biasanya dia akan mulakan dengan taharah. Taharah ini penting sebab dia adalah pintu kepada ibadah. Kalau tak settle taharah ni, kita boleh jadi ibadah kita itu terbatal. Kalau kita solat tak ada wuduk ataupun kita tak bersuci, maka kita akan solat kita sia-sia, tak ada pahala. Sebab apa? Sebab dia tidak menepati syarat-syarat sah solat. Sebab tu saya kata pada 2 minggu lepas, bila ada orang kata kesilapan ataupun terlupa dari sudut rukun solat, kita orang kata dia tidak akan membatalkan solat. Terlupa rukuk, kita terlupa rukuk, kita teringat, adakah kita perlu berhentikan solat? Tak, kita cuma perlu tambah rakaat. Sebab apa? Sebab rakaat tu tak sempurna, sebab tak cukup rukuk. Sama juga kalau kita dia cuma jadi masalah bila kita melanggar rukun. Contohnya kalau kita duduk kita rakaat kedua, kita sepatut tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Tapi kita terus bangun. Kan? Terus bangun tu maksudnya kita tertinggal bukan rukun, kita tertinggal perbuatan tahiyat. Kan, tahiyat tu bukan rukun, tu sunat. Tertinggal perbuatan tu. Kalau kita duduk balik, tu batal. Sebab apa? Sebab kita telah melanggar rukun. Tiba-tiba duduk balik. Kenapa? Sedangkan kita dah sempurna bangun. Dah sempurna bangun, maka kita teruskan bangun. Cuma kita balas nanti dengan sujud syahwi sebab kita tertinggal satu perkara sunat muakkadah. Baik. Okey, jadi minggu depan kita akan masuk kepada pada taharah. Cuma rakan-rakan sahabat-sahabat jemaah tabligh ni tak apa ke kalau saya kuliah sini tiap-tiap hari Rabu ni? Ke mengganggu? Boleh? Tapi kalau tak apa, maksudnya minggu depan nak datang pun boleh lah. Tak ada masalah. Cuma itulah, bila ada lampu ni, minta maaf lah. Kalau nak saya tengok, duduk belah sini lah. Macam abang-abang makan tu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita akan kita berhenti dulu setakat tu. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berada di dalam Zoom, aplikasi Zoom. Hari ini mungkin kurang sikit, ada 17 orang. Tidak mengapa. Saya nak beritahu pada sahabat-sahabat, saya ada lagi buku
Kalau siapa nak saya postkan boleh post, tak mahal, harga cuma RM25, tak termasuk post. Ada sikit lagi. Kalau tak nak tak apalah, nanti saya buat alas je lah buku kat rumah tu, ada 4 biji, 6 biji. Siapa nak boleh beritahu. Tak payah bayar dulu tak apa, saya post dulu tak apa. Bayar kemudian dapat gaji tak apa. Baik, cukup sekadar itu saya ingat untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Hadi, kepada semua sahabat-sahabat yang ada, begitu juga yang berada di page saya, page Ashrul Hisham, Ustaz Ashrul Hisham. Semua saya nak tekankan sekali lagi, bukan tekanlah, saya nak maklumkan kepada sahabat-sahabat, dalam page saya ni, dalam kuliah ni saya dah sertakan maklumat-maklumat akaun Al-Munir Center ni, tempat saya bekerja ni. Jadi untuk makluman sahabat-sahabat, antara kegiatan Al-Munir Center lah, kita ada satu pusat pendidikan tahfiz untuk anak-anak yatim dan juga asnaf, yang mana mereka ni belajar tanpa yuran. Maksudnya pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh kumpulan Al-Munir Center ni lah. Jadi apatah lagi dalam musim PKPB ni, ramai di kalangan asatizah kita tak boleh nak berkuliah di masjid-masjid, di surau-surau. Jadi saya menyeru kepada rakan-rakan di luar sana yang mana mungkin ada sedikit orang kata lebihan pendapatan ataupun ingin nak bersedekah, nak berzakat dan sebagainya, boleh hubungi ataupun boleh masukkan dalam akaun yang saya telah sertakan di situ. Sangat penting sebab inilah dia kata generasi depan, masa depan anak-anak kita ni yang bakal mencorakkan dunia kita. Apatah lagi dalam keadaan hari ini ramai yang meninggalkan Quran, tapi kita ni adalah golongan yang memelihara Al-Quran. Mereka saja bukan memelihara, bahkan mereka meletakkan Quran tu dalam jiwa mereka. Hafal. Baik. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Okay, Ustaz, thank you. Terima kasih. Tangguh dengan tasbih kafarah satu asyik. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.